السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi subuh yang berbahagia ini. Kita semua masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh-subuh pagi ini ada satu doa Nabi SAW yang Nabi baca. Doanya ialah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon darimu akan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan-amalan yang diterima. Sudah barang pasti sahabat-sahabat sekalian, bila ini datang daripada Rasulullah, maka ianya adalah sangat baik. Sebab Rasulullah itu adalah yang terbaik. Yang terbaik Rasulullah. Bila terbaik ini dia panggil Sayyid. Sayyidul Mursalin. Itu yang terbaik, penghulu segala rasul, terbaik Rasulullah lah. Sayyidud Du'a, penghulu segala doa. Hak terbaik doa apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Maka istighfar hak terbaik, hak Nabi ajar itulah. Hak mana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Jadi bila kata terbaik, hak Rasulullah buatlah. Sahabat sekalian, kuliah subuh pagi kita ni yang pendek ini, tajuk kita pagi ini ialah berkait dengan apa dia? Berkait dengan belajar adalah jalan mudah ke syurga. Belajar jalan mudah ke syurga. Ini lanjutan daripada yang kita duduk belajar, yang kita belajar amal-amal yang dibanyakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lanjutan daripada situ. Lanjutan daripada mana? Lanjutan daripada amal-amal yang dibanyakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana pergi dia punya nota ni? Amal-amal yang dibanyakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti malam ni kita akan sambung. Malam ni jam 8. Kita akan sambung nanti insya-Allah. Sahabat sekalian, belajar jalan mudah ke syurga. Mengambil mana? Mengambil daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil satu hadis Nabi
yang menyebut kepada kita sesiapa yang mencari ilmu, sesiapa yang belajar, menuntut ilmu semata-mata kerana Allah, maka Allah buat lorong untuk dia ke syurga. Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis ini disebut begini. Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qarabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara muslima satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqal jannah. Kita nak ambil yang merah itu. Apa maksudnya hadis yang panjang ini? Hadis itu saya tak baca habis tu. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan atas orang yang kesulitan masalah, khususnya berkait dengan hutang, maka Allah memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah sentiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Yang kita nak ambil hak ni. Hak mana? Barang siapa yang menjalani suatu jalan untuk mencari ilmu, sudah pastilah kerana Allah, maka Allah memudahkan untuknya jalan ke syurga. Kita nak ambil bahagian itu. Hadis ni panjang, tapi kita nak ambil pada bahagian man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa, Nabi tak kira siapa awak, dia tak kira. Siapa tak kira, jadi orang Islam yang beriman. Barang siapa yang menjalani suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan ke syurga. Sahabat-sahabat sekalian, ini siri yang pertama. Dia akan ada 2-3 siri insya-Allah. Saudara sekalian, apa yang dimaksudkan dengan jalan mudah untuk kita ke syurga ni, apa maksudnya? Bila kita belajar, kita cari ilmu kerana Allah, maka Allah pemudahkan jalan kita ke syurga. Hadis ini pula hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa maksudnya? Imam Ahmad pun sama juga. Sahabat sekalian, ada 2 yang disebut. Allah akan memudahkan jalannya, jalan kita ni menuju syurga, mempunyai 2 makna. Yang kata mudah itu ada 2 makna dia. Yang pertama, Allah akan memudahkannya untuk masuk syurga bagi orang yang menuntut ilmu demi mencari redha Allah, demi untuk mendapatkan ilmu, demi mendapatkan manfaat dari ilmu Islam tersebut serta dia beramal. Jadi orang ni mudah dia nak ke syurga.
Kenapa? Kerana dia belajar itu kerana Allah. Maka Allah beri dia mudah untuk dia masuk syurga. Yang kedua, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga pada hari kiamat ketika melintasi sirat dan dimudahkan darinya dari berbagai ketakutan yang ada sebelum dan sesudahnya. Sahabat sekalian, boleh bayangkan berapa ribu tahun kita kena berada di bumi mahsyar sebelum meniti titian sirat. Satu Malaysia pun dah susah dah. Baru 30 berapa juta. Ini bayangkan satu dunia sejak Adam alaihi salam sampailah ke manusia akhir zaman. Ya Allah, tu dah susah dah. Maka dia sebut di sini, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga pada hari kiamat ketika dia nak melintasi sirat. Sirat merujuk kepada titian sirat. Akan jadi mudah. Maka sahabat-sahabat sekalian, marilah pada pagi yang berbahagia ini kita betul-betul jadi orang yang belajar. Minal mahdi ilal lahdi. Daripada buayan sehingga ke liang lahat. Belajar. Tapi orang tu dia mesti belajar kerana Allah. Saya belajar ni nak tahu salah saya, silap saya, tak betul saya. Saya belajar ni bukan kerana nak cari kelemahan orang, salah orang, bukan. Saya belajar ni saya nak cek diri saya, nak semak diri saya. Jadi, orang yang belajar ini sahabat sekalian, bila dia berjalan sahaja kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani satu jalan kerana mencari ilmu kerana Allah, sahhalallahu bihi, Allah permudahkan baginya. Nya siapa? Nya kita. Tariqan ilal jannah, jalan ke syurga. Maka sahabat sekalian, ambil peluang. Saya sendiri belajar. Sampai sekarang belajar lagi. Ada 2 hari lepas saya telefon satu ustaz. Saya telefon tanya dia. Dah kita tak reti, tanyalah. Dia muda jauh dari saya lagi, muda. Tanya dia, malu apa? Jadi bila kita belajar kerana Allah, nak tahu, nak faham, maka sahabat sekalian, maka Allah Ta'ala memberi jalan mudah untuk kita ke syurga. Itu belum masuk lagi Allah beri keampunan dosa. Ada banyak lagi. InsyaAllah malam ini kita, sahabat sekalian, kita akan sambung. Kita akan sambung lagi bagaimana belajar ini menjadi jalan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jadi kita dah sebut bahawa kita tak panjang. Kita kuliah subuh. Pagi subuh ini kita buat dalam berapa minit? Dalam 15 minit kita akan berhentilah. Jadi kita tak panjang buat kuliah subuh ini. Jadi pagi ini apa tajuk dia? Belajar adalah jalan mudah ke syurga. Ambil tajuk tu supaya apa dia? Kita tak jemu untuk mendengar. Allah, malahnya saya nak dengar orang kuliah. Malahnya. Memang begitu manusia, dia tak suka dengar. Tapi kita jangan ambil jalan tadi. Masih ingat yang saya sebut dulu. Yang disebut oleh, kalau tak silap, oleh Ibnu Jauzi. Dia kata macam mana cara syaitan. Syaitan nak sekat kita ni. Macam mana cara syaitan nak jadikan kita ni orang yang tak baik, orang yang jahat. Macam mana syaitan buat? Macam mana cara syaitan itu? Maka tidak ada cara lain sahabat-sahabat sekalian, bukan dengan harta benda.
Oh, bukan dengan wanita. Bukan. Bukan dengan takhta, kedudukan, pangkat. Rupanya jalan pertama. Ni nak jalan ke syurga. Ni jalan pertama. Hak syaitan cari jalan nak khianat manusia ni apa dia? Dengan jalan menyekat manusia daripada mendekati majlis-majlis ilmu. Ilmu mana? Ilmu Islam lah. Bila kita dah tak ada ilmu, al-ilmu nurullah. Ilmu tu cahaya Allah. Nak memandu kita dalam kehidupan kita. Tiba-tiba kita tak belajar, maka sesak dalam perjalanan kita. Kita rasa betul, tak betul. Rasa ya dah. Rasa sama dan betul dah ni. Memanglah banyak benda serupa atas dunia. Bila dia tak belajar, habis dia langgar. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Sahabat sekalian, ini siri yang pertama, ringkas kelas 10. Besok kita akan panjang sikit. Allah akan malam ni panjang sikit. Sahabat, online kita live pada jam 8. Jadi apa maksud belajar jalan mudah ke syurga? Yang pertama, Allah akan memudahkannya untuk masuk syurga. Mudah je masuk syurga. Allah beri mudah kita masuk. Kalau dapat apa dia? Bi ghairi hisab. Kalau dapat begitulah. Satu, mudah masuk syurga. Mudah yang kedua ini ialah mudah dari segi mana? Mudah waktu meniti. Sebab ujung itu ialah syurga. Bayang gitu je lah. Walaupun tak tepat. Bawah itu apa dia? Gaung neraka. Allahu Akbar. Kan susah. Nak meniti titian sirat. Perjalanannya jauh. Sebelum tu dah takut dah. Maka dia kata, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga pada hari kiamat ketika melintasi titian sirat. Bahkan sebelum itu, dia dimudahkan dari bagai-bagai benda yang kita takut, yang kita khawatir, insya-Allah. Jangan bimbang. Jadi, apa pintu pertamanya tadi? Pintu pertamanya ialah belajar. Pelik ustaz ni. Baru ni ustaz kata, langkah pertama nak menuju ke Allah Ta'ala ialah bertaubat. Betul dah. Dan ni langkah pertama pula. Jadi nak menuju ke taubat itu, maka dia mula dengan ilmu. Itu betul lah Nabi sebut tu. Jalan mudah menuju ke syurga ialah bila kita belajar. Sahabat sekalian, saya berhenti sekadar itu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi kebaikan dan kerahmatan kepada saya sendiri khususnya, dan juga anak isteri saya segala benda, dan juga kepada tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah malam ini kita sambung. Tajuk mana? Belajar adalah jalan ke syurga. Untuk buat dapat pahala percuma, ajak-ajak lagi sahabat lain. Hantar WhatsApp-nya apa, hantar sahabat-sahabat. InsyaAllah kita, orang kata apa? Kita ini pastaqim, teguh di atas jalan Islam yang betul. Lagi satu, pastabiq, kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan di atas nama Islam itu. Sekadar itu pada pagi ini. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti survey saya minta tu, tuan-tuan tolong beri komen nanti. Komen. Sama ada kita nak teruskan kuliah subuh tiap-tiap pagi, ataupun kita kita hanya buat pada hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Hari Jumaat cuti orang sebelah pantai timur termasuk Johor dan Kedah.
Tu Ra'i tu Jumaat kelas subuh. Lagi satu Sabtu Ahad, itu cuti juga. Jadi 3 hari tu kalau setuju yang tu kuliah subuh tu panjang sikit. Dia jadi panjang sikit. Kenapa? Kerana kira orang cuti. Ataupun kalau kita nak buat terus menerus sepanjang setiap hari, maknanya hari-hari tak cuti tu dia pendeklah kuliah subuh tu. Okey. Jadi kita tangguhkan majlis dengan sama-sama baca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.